Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نوينا التعلم والتعليم وتذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Yang saya muliakan tuan-tuan imam, pengerusi dan juga ahli kuasa masjid, surau, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita bertemu lagi pada malam ni. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, seperti mana yang kita janjikan, insya-Allah kita akan baca kitab Misbahud Dujah, syarah kepada kitab Safinatun Najah. Jadi tuan-tuan, Misbahud Dujah adalah syarahan, kalau boleh kita katakan, dia menghimpunkan syarahan-syarahan yang begitu banyak yang terdapat kepada kitab Safinatun Najah. Jadi kitab Safinatun Najah ni tuan-tuan, karangan Al-Alim Al-Alamah Al-Faqih Syekh Salim bin Sumair bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Al-Syafi'i. Jadi berasal daripada Hadramaut, dan daripada mazhab Syafi'i lah. Dilahirkan di kampung Zi Asbah, salah sebuah kampung di Hadramaut, Yaman. Beliau membesar dan mendapat pendidikan awal daripada bapaknya sendiri, iaitu Syekh Abdullah bin Sa'ad. Beliau belajar Al-Quran dan menguasai tajwid, kemudian mengajar Al-Quran kepada masyarakat. Sejak itu beliau dikenali sebagai muallim. Beliau belajar ilmu-ilmu syariat melalui bapanya dan para ulama di Hadramaut pada kurun ke-13 Hijriyah. Tak jauh dengan kita lah. Beliau menghabiskan umurnya yang mulia untuk berdakwah dan menyampaikan ilmu agama kepada para penuntut ilmu. Antara muridnya yang terkenal ialah As-Sayyid Habib Abdullah bin Taha Al-Hadar Al-Haddad dan Al-Faqih Syekh Ali bin Umar Baghuzah. Beliau terkenal dengan kedalaman ilmu dan kezuhudannya, sehingga beberapa ulama menulis qasidah memujinya, antaranya Al-Allamah Syekh Abdullah bin Ahmad Basudan. Syekh Salim wafat di Betawi, Jawa, Indonesia pada tahun 1271 Hijriah. Lah 1400 kan? 1424. Itu betul? 1444. 1442. Jadi dia meninggal 1271 Hijriah, ya. So dalam lebih kurang 200 tahun, tak sampai 200 tahun lah dengan kita. Antara karangan beliau ialah matan Safinatun Najah, ini yang kita nak baca ni. Al-Fawaid Al-Jaliyah fi Az-Zaj an tu'ati al-hilal ar-ribawiyah an tu'ati al-hiyal al-hiyal ar-ribawiyah dan lain-lain lagi. Baik tuan-tuan,
Syekh kita ni tuan-tuan, pengarang kitab kita ni seorang yang sangat soleh, orang yang alim dan orang yang soleh. Dan keberkatan ilmu beliau tu dapat kita lihat daripada kitab beliau ni. Kitab beliau ni Matan Safinatun Najah, sebenarnya kecil ya tuan-tuan. Kecil ya. Dan kalau kita baca sekali lalu baca tu, sehari duduk baca habis lah. Kecil. Tapi mengandungi ilmu-ilmu yang sangat luas. Mengandungi perbahasan yang sangat banyak. Jadi sehingga kan kitab beliau yang pendek, yang kecil, yang ringkas tu mengandungi fardu ain yang wajib diketahui. Ini istimewanya kitab beliau. Walaupun sigharul hajmi dalam bentuknya yang kecil, yang tak panjang, yang tak luas, tapi dalam masa yang sama dia mengandungi perbahasan-perbahasan yang paling penting, yang merangkumi perkara fardu ain yang wajib diketahui oleh seorang Muslim. Dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah dan berkaitan dengan fiqh yang berbentuk amali, yang mesti kita ketahui, yang tak dapat tidak untuk kita mengesahkan amalan-amalan kita. Maka oleh kerana dia mengandungi perkara-perkara asas dalam urusan fardu ain ini, maka banyaklah ulama-ulama yang syarah kitab beliau ni. Jadi syarahnya banyak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok muka surat sebelah tu, pengenalan kitab Safinatun Najah ni. Nama kitab ni lengkap Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdi li maulah. Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdi li maulah. Dinamakan kitabnya sebagai bahtera penyelamat. Artinya barang siapa yang baca kitab ni, dia berada dalam bahtera yang boleh menyelamatkannya. Karena dari sudut akidah dia mengetahui perkara-perkara yang wajib diketahui, dan perkara ibadat dia mengetahui benda-benda yang berkaitan dengan hukum-hukum ibadat yang asasi, yang tak dapat tidak mesti diketahui oleh seorang Muslim. Tak kira lah latar belakang kita sebagai apa pun. Tuan-tuan bekerja sebagai petani ke, sebagai nelayan ke, sebagai cikgu ke, sebagai pensyarah, sebagai peguam, engineer, hakim, kita jadi menteri, Perdana Menteri, even kita sebagai seorang raja sekalipun, ada benda-benda yang kita wajib ketahui sebagai seorang hamba, perkara-perkara yang tak lepas daripada tuntutan ke atas seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kitab yang kecil ini, kitab yang ringkas ini mengandungi perkara-perkara yang tidak dapat tidak, yang perlu kita ketahui, maka dinamakan Safinatun Najah. Barang siapa yang mempelajari kitab ni, yang mengetahui isi kandungan kitab ni, maka dia duduk dalam kapal bahtera yang akan menyelamatkannya daripada perkara-perkara yang boleh menyesatkan dia dari sudut akidah, dan juga yang menyeleweng dari sudut amalan. Artinya amalannya insya-Allah cukup lengkap dengan syarat-syarat yang disebut, akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab ni dia kata cuba tengok, mengandungi kitab fiqh mazhab Syafi'i yang paling asas, ringkas tapi sangat banyak manfaatnya. Maka sebab itu dia menjadi pilihan para ulama untuk diajar kepada orang yang baru belajar ilmu fiqh Islam. Sebab itu tuan-tuan, kitab ni diajar. Kalau di pondok-pondok, dia kitab asas dan basic, dipelajari di peringkat awal. Sampailah kitab yang besar-besar tu. Jadi kitab ni antara kitab yang terbaik gitu. Itu sebar luas di kalangan penganut mazhab Syafi'i di negara Arab dan bukan Arab, termasuklah di Yaman, Mekah, Madinah, Jeddah, Somalia, Ethiopia, Tanzania, Kenya, Zanzibar dan negara-negara Afrika. Juga di dunia Melayu, Nusantara, termasuk Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Kemboja dan negara-negara lain. So tuan-tuan boleh bayangkan tengok, kitab yang sebegini ringkas, yang nipis je asal dah, tapi tersebar ke seluruh pelosok dunia, dipelajari di merata tempat. Artinya kitab ini keberkatannya tu sangat-sangat tinggi, sehingga Allah Ta'ala jadikan penerimaan di kalangan orang yang mempelajarinya tu. So selama mana kitab ni dipelajari, dibelajar, dibaca, dimanfaat, maka ganjaran pahala setiap apa yang terdapat dalam kitab ini akan mengalir kepada pengarangnya rahimahullahu ta'ala. Apalagi yang lebih penting,
Kan Nabi sebut kan, bila mati seorang anak Adam, amalannya terputus kecuali 3. Antaranya adalah ilmu yang bermanfaat yang ditinggalkan oleh seseorang. Ilmu yang diajar tadi ni, sama ada dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk tulisan, sehingga dapat diwarisi daripada generasi ke generasi. Sampailah 200 tahun lepas dia wafat pun, kita hari ini masih boleh melihat dan mempelajari kitab ni, bahkan dalam bentuk yang sangat cantik dan dalam bentuk yang baru. So ni antara tuan-tuan tengok kitab-kitab dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lebih kurang 5 buah kitab yang syarah kitab ni tuan-tuan. Yang disebut di sini. Jadi bukan sekat itu saja, ada ulama-ulama yang ambil isi kandungannya dan buat dalam bentuk syair dan sebagainya. Jadi menunjukkan kitab ini antara kitab yang sangat diberkati, sehingga akan mendapat banyak kita kata perhatian di kalangan ulama-ulama yang terbilang di kalangan mazhab Syafi'i dan sebagainya. So pengarang kitab kita tuan-tuan wafat di Betawi, Jawa, Indonesia pada tahun 1271. Sebahagian daripada sifatnya ni, beliau dah termasuk ahlus salih, para salihin yang mengekali zikir. Jadi dalam kesibukan sehari-harian, dalam sibuk dengan tugasan beliau sebagai orang yang kita kata menulis, mengarang, mengajar, mentarbiyah ummah, tapi masih lagi sempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. So tuan-tuan, bila sebut orang yang mengekali zikir ni tuan-tuan, bukan 100 200 tuan-tuan, ni sampai ke peringkat ribuan ni ahli zikir yang macam ni. Kita bukan sibuk karang buku, kita tak sibuk menjawab fatwa, kita tak sibuk buat benda-benda yang lain, tapi masih tak mampu untuk berzikir sampai ribuan, walaupun kita ada banyak masa. Sebab apa tuan-tuan? Keberkatan waktu dan masa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka tadi ni. Beliau juga sangat selalu membaca Al-Quranul Karim. Nah, ni yang kita kalah tuan-tuan. Bukan setakat zikir, Quran juga selalu dibaca. Syekh Ahmad Al-Hadrawi Al-Makki mengatakan bahawa beliau, Syekh Salim ni, pernah mengkhatamkan Al-Quran dalam 7 pusingan ketika tawaf. Tentu bayangkan tengok tuan. Satu pusingan bukan makan masa yang panjang. Kita katalah di jalan slow tu. Tapi tak slow pun takkanlah satu pusingan boleh habis 1 juzuk tuan-tuan. Jadi keberkatan waktu dan masa yang ada tu, yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka dalam masa yang singkat, tapi boleh manfaat berbagai perkara. Tuan-tuan, perkara ni bukan pelik tuan-tuan. Ketika Nabi dibawa pergi Isra' wal Mi'raj, Nabi mula perjalanan lepas berlalu tengah malam, dan Nabi balik mai ke bumi balik selepas melalui perjalanan yang sangat jauh, 1200 km lebih daripada Mekah menuju ke Baitul Maqdis. Dalam perjalanan ke Baitul Maqdis, singgah di banyak tempat. Singgah di Tursaina, singgah di Madian, singgah di Baitul Laham. Kemudian last sekali barulah pergi singgah di Taibah, di Madinah. Kemudian last sekali barulah sampai ke Baitul Maqdis. Di pertengahan jalan berbagai-bagai yang Nabi lihat kan. Nabi tengok ada dunia yang memanggil Nabi, ada wanita tua, ada afrit yang cuba nak menghalang perjalanan Nabi. Macam-macam perkara yang Nabi lihat dalam perjalanan yang penuh dengan kemukjizatan tu. Naik pula ke atas langit sana tu tuan-tuan. Melepasi langit yang ke-7, lebih tinggi daripada Sidratul Muntaha, Al-Mustawa, bahkan lebih tinggi daripada Arsyur Rahman, sampailah ke tempat yang belum pernah disampai oleh mana-mana malaikat ataupun Nabi. Kemudian turun pula sampai ke muka bumi ini sebelum subuh. So perjalanan yang begitu jauh, mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat menakjubkan, melihat syurga, masuk syurga, melihat neraka, bertemu dengan para nabi di dunia, kemudian bertemu pula dengan nabi-nabi di setiap langit sana, dan melihat ganjaran-ganjaran, balasan-balasan yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada
umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka lakukan di dunia ditunjukkan ganjaran pahalanya, balasan-balasan daripada kejahatan maksiat yang dilakukan semuanya tu dalam masa yang singkat je. Daripada tengah malam sebelum subuh dah sampai dah ke sini. Artinya apa? Itu perkara yang berlaku sebagai mukjizat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk umat baginda ni, untuk umat Nabi Muhammad, dia boleh berlaku dalam bentuk karamah kepada ahli-ahli orang-orang salihin, termasuklah aulia illahi salihin. Maka mungkin dalam waktu yang singkat itu beliau boleh mengkhatamkan Al-Quran Al-Karim. Bukan satu benda yang pelik, tuan-tuan. Kenapa? Kerana walaupun pada pandangan kita 7 pusingan itu mungkin singkat, kecil, pendek waktunya. Kalau kita katakan satu pusingan, katalah 10 minit, 10 minit. 7 pusingan 70 minit. Sejam dah. Tu. Kita ambil kira dengan orang ramai dan sebagainya gitulah. Kalau 10 minit pun takkan boleh habis sampai 10 juzuk dah. Kan? Juzuk pun susah nak habis. Tapi dengan keberkatan waktu dan masa yang dianugerahkan kepada beliau, mungkin dengan masa yang pendek tadi ni, dia boleh mengkhatamkan di atas jalan karamah. Satu anugerah Allah Ta'ala kepada beliau. Jadi benda ni bukan satu perkara yang pelik, boleh berlaku kepada di kalangan as-salihin min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Imam Syafi'i pun khatam Quran kan, siang hari sekali, malam hari sekali di bulan Ramadan. Jadi itu juga pun kita fikir juga kan. Sehari dalam kesibukan Imam Syafi'i bukannya orang biasa, dia imam. Bahkan dia sahibu mazhab. Kesibukannya memang lagi banyak, lagi sibuk dengan urusan ummah dan sebagainya. Memimpin, membimbing, mengajar, taklim dan sebagainya tu memang cukup sibuk. Tapi masih lagi sempat untuk khatam 2 kali Quran, di siang harinya sekali, di malam harinya sekali dalam bulan Ramadan. Ini juga termasuk antara karamah yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, sehingga kan kesungguhan dalam ibadah tersebut Allah Ta'ala tunjukkan pula, beri anugerah kesungguhan mereka tu dengan pemberian-pemberian yang kita kata di luar kemampuan manusia biasa. Jadi pengarang kitab kita ni salah seorang daripada orang yang memiliki karamah dan kemuliaan yang demikian. Maka beliau adalah orang yang mulia lah. Baik. Kemudian kitab kita tuan-tuan, Misbahud Duja, nama diberi Misbahud Duja. Yang bermaksud misbah tu lampu gitu, lampu ataupun tengok Syekh kita buat nama apa kitab dia. Ya tu, Misbahud Duja fi syarhi Safinatin Najah, lampu yang menerangi kegelapan malam. Tu syarah kitab Safinatun Najah. Biasanya tuan-tuan, kitab-kitab matan ni, kitab dia pendek, jadi bahasa dia tu ringkas. Walaupun bahasa ringkas, tapi dia memiliki maksud dan makna yang mendalam, padat. So kita memerlukan syarahan. Syarahan itulah yang menerangkan kepada kita, menjelaskan maksud dan makna yang terkandung di dalam kitab tersebut. Jadi dinama kitab Misbahud Duja, lampu yang menerangi kegelapan. Gelap tak maknanya? Gelap maksudnya ini ialah kalimat-kalimat isi kandungan kitab tersebut yang kadang-kadang terlalu pendek dan ringkas, yang mungkin bagi setengah orang tidak faham. Maka perlu kepada penjelasan-penjelasan. Maka syarah ni dianggap sebagai lampu, pelita yang menerangi, sehingga kita nampak jelas apa maksud yang nak disampaikan, masalah-masalah yang nak dihuraikan oleh pengarang kitab kita ni. So jadi Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Jul, dia himpun syarahan-syarahan yang begitu banyak, yang muktabar daripada ulama-ulama yang muktabar, daripada kitab-kitab karangan ulama-ulama yang terkenal ni, dia himpunkan dan diolah semula dalam bahasa yang mudah difahami, dalam bahasa yang sesuai dengan anak-anak zaman moden hari ini ni. Sehinggalah menjadi kitab ni mudah-mudahan lebih bermanfaat dan akan dapat dibaca dan diamalkan isi kandungannya. Jadi tuan-tuan kalau tengok
kitab ni mendapat takriz. Takriz ni kata-kata aluan, penghargaan, pujian daripada ulama-ulama yang setempat kita. Antaranya ialah Syekhuna Nuruddin Al-Banjari hafizahullahu ta'ala. Syekh Nuruddin tuan-tuan seorang ulama yang memang sangat aktif, produktif dalam penulisan. Sejak di Mesir lagi memang beliau seorang yang memang aktif dalam menghasilkan banyak karya-karya karangan-karangan beliau, dan biasanya kebanyakannya semua dalam bahasa Arab. Kalau ada bahasa Melayu itu mungkin terjemahan-terjemahan daripada anak-anak murid Syekh Nuruddin sendiri, diterjemahkan supaya lebih difahami oleh orang-orang yang ada di sini. Dan Syekh Nuruddin ni tuan-tuan, setakat yang saya kenali beliau beliau memang seorang yang sangat menguasai dengan ilmu fiqahnya, dengan ilmu hadisnya. Dalam suatu majlis ilmu beliau ni, kadang-kadang kita mengaji ilmu hadis je kan, tapi di sana ada fiqahnya, di sana ada tasawuf, di sana ada ulumul hadis, di sana juga ada berbagai ilmu yang kita dapat. Kadang-kadang kita mengaji kitab fiqah dengan dia. Katalah kita mengaji kitab Syekhul Islam Zakaria Ansari, Syarah Tahrir sebagai contoh. Tapi dalam pengajian kitab fiqah tu, pelbagai ilmu yang kita boleh dapat. Ilmu sirah ada di sana, sirah nabawiyah ada, kemudian sirah alam dual islami ada, fatwa muasirah pun termasuk sekali di sana. Tambah lagi dengan ilmu hadisnya, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, memang seringkali diadun dalam pengajian beliau tu, sehingga menjadikan pengajian beliau antara pengajian yang paling enak untuk diikuti, paling lazat untuk dinikmati. Ini Syekh Nuruddin. Dia seorang yang sangat tawaduk, merendah diri, tapi seorang yang sangat tegas dalam memperkatakan kebenaran. Jadi pengalaman belajar dengan beliau, pengalaman duduk dengan beliau tadi ni memang yang dapat saya rasa Syekh Nuruddin ni, dia keberkatan ilmu dia tu kita boleh rasa sampai ke hari ini. Ini Syekh Nuruddin, di mana-mana beliau pergi sentiasa dia akan sebarkan ilmu pengetahuan. Seolah-olah tidak ada sesuatu yang boleh menghalang beliau daripada menyebarkan ilmu Allah dan syariat Nabi Muhammad. Dia tak ada. Di mana dia pergi kan? Tentu bayangkan tengok ketika di Mesir tu dia ada majlis ta'lim dia sendiri, sehingga akan dikenali dengan nama Al-Azharul Thani, Azhar yang kedua. Di Mesir ni tuan-tuan, berlapak ulama-ulama, tokoh-tokoh ulama Islam di kalangan orang Mesir sendiri cukup hebat, cukup ramai, profesor saya kira. Tapi dalam pada ulama-ulama yang banyak tadi ni, majlis ta'lim beliau mendapat sokongan dan dokongan, bahkan menjadi majlis pilihan di kalangan pelajar-pelajar Al-Azhar sendiri di sana. Sehingga kan majlis beliau tu digelar dengan julukan Al-Azharul Thani, Azhar yang kedua. Azhar pertama ni si Azhar, dia ni Azhar yang kedua. Sehingga mencetak ramai di kalangan tokoh-tokoh dan sebagainya. Tuan-tuan pergi hari ini, kalau daripada mana-mana pelajar-pelajar yang belajar di Azhar tahun 90-an tu, kebanyakannya boleh katakan hampir keseluruhannya sama ada anak murid beliau ataupun anak murid kepada anak murid beliau. Jadi ilmunya sangat diberkati. Ini Syekhuna Nuruddin Al-Banjari ni. Dia memberi kata-kata aluan ni, ditulis dalam bahasa Arab dan diterjemahkan. Ini satu penghormatan daripada guru sendiri. Bahkan Syekh Nuruddin termasuk antara guru kepada Ustaz Muhammad sendiri. Jadi bila guru sendiri menulis, artinya mengakui dengan keilmuan yang ada pada anak murid beliau ni. Ini satu kemuliaan, satu penghormatan, pengakuan secara tidak langsung terhadap penulisan yang dihasilkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul ni. Ada juga penulisan daripada kata-kata aluan Mufti Negeri Johor, Datuk Haji Muhammad Tahrir ketika itulah, dan Datuk Haji Loling Osman, mantan Mufti Negeri Sarawak dan sebagainya.
yang mana mereka ni merupakan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah yang terkenal di dalam negara kita, yang banyak kita kata berbakti menyebarkan agama Islam ataupun syariat Islam ini ke tengah-tengah masyarakat. Baik tuan-tuan, ini sedikit sebanyak berkenaan dengan kitab Safinatun Najah dan juga pengarang dia tu dan juga penyusunnya Ustaz Muhammad Rijal. Tuan-tuan boleh tengoklah di sini lah, di muka surat mana tu yang dia letak situ, manhaj penulisan beliau, kata pengantar, muka surat 1 Roman tu. Ini kata pengantar yang diberi oleh beliau, dan sedikit ulasan berkenaan dengan kitab-kitab ni, dan syarah yang beliau ambil tu daripada kitab-kitab mana dia ambil asal kitab beliau. Jadi banyaklah daripada sekian banyak kitab yang ada itu dihimpun masuk mai ke dalam kitab kita ni. Jadilah kitab kita ni kitab yang setebal ni tuan-tuan. Asalnya daripada kitab yang nipis itu dihimpun, syarah-syarahnya dikumpulkan, ditambah indahkan lagi dengan ada diletakkan di sini keterangan-keterangan, kemudian ada faedah-faedah, ada tambihat, ada buat tambihat, catatan-catatan dan sebagainya tu, menjadikan kitab ni memiliki lebih kurang 670 muka surat lebih kurang lah semua sekali, sehingga lahir mai dalam bentuk yang macam ni. Jadi mudah-mudahan kalau kita boleh baca kitab ni, kita boleh tenung, kita boleh renung, kita boleh pelajari, mudah-mudahan ada manfaat yang boleh kita dapat, ada kebaikannya, ada faedah untuk diri kita, untuk kita beramal dalam kehidupan kita sehari-harian. Baik tuan-tuan, 8:30 habis dah. Baik, kita masuk sikit muqaddimah. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Al-Syafi'i berkata. So yang atas tu tuan-tuan tu adalah kalam daripada pengarang kitab kita. Tengok pendek kan tuan-tuan. Dia keluar mai Bismillahirrahmanirrahim. Tu. Dia terjemah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. So dia punya syarah dia tu sampailah kepada sampai kepada muka surat 12 tu. Baik, kita tengok. Qala al-Syekh al-Imam al-Alim al-Allamah Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Al-Syafi'i, nafa'ana Allah Ta'ala bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baik, ba di sini berfungsi sebagai musahabah yang bermaksud kebersamaan untuk mengambil keberkatan tabarruk. Tadi tuan-tuan, ni juga termasuk dalam perintah Nabi SAW. Nabi kata kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa huwa abtar. Nabi kata mana-mana perbuatan, mana-mana amalan yang kita nak lakukan yang ada kepentingannya dalam urusan agama yang tidak dimulakan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka amalan tersebut aqta, terputus, abtar, diumpamakan seperti kambing yang terpotong ekornya gitu. Artinya kambing tu kalau kambing yang tak sempurna lah, tak boleh dibuat untuk nak jadikan amalan korban dan sebagainya, maka dia panggil qalilul barakah. Amalan tersebut akan kurang keberkatannya. Maka sebab itu dia di sini berfungsi sebagai musahabah, maksudnya kebersamaan untuk mengambil keberkatan, lit tabarruk, untuk kita dapatkan keberkatan dalam setiap amalan kita. Berkat, cari berkatnya. Kita bukan nak ambil berkat, kita nak ambil pengajaran. Tuan-tuan, keberkatan tu perkara yang memang ada, tuan-tuan. Ada. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Yang kami berkati sekitarnya, sekelilingnya. Sebab itu bumi Baitul Maqdis itu tuan-tuan sangat-sangat dikehendaki, kerana mereka mengetahui tentang kemuliaan bumi tersebut. Allah Ta'ala sebut alladzi barakna hawla, yang kami berkati sekitarnya, sekelilingnya. Keberkatan ni apa dia tuan? Keberkatan ni apa dia?
Keberkatan ni kalau kita lihat kepada penasiran ulama-ulama kita, antaranya ialah keberkatan tu ialah al-khairatul ilahiyah, kebaikan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan sebagai berkat. Berkat tu kebaikan, kelebihan yang Allah taala, yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti pernah mengarang buku di dalam kisah hidup beliau ni. Bila dia selesai karang buku, habis dah semuanya, dia kata, ya Allah, andai kata kitab ni aku karang tidak ada ikhlas kepadamu, ya Allah, tidak ada gunanya. Tak ada guna kalau karang kitab tidak ada keikhlasan. Macam kita hari ni ya tuan-tuan. Berapa ramai orang yang buat PhD, buat master, berapa ramai. Semua buat tesis tu, tulisan. Menulis tesis dan sebagainya. Tapi berapa banyak tesis master PhD yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan umat yang dicetak, disebar dan dipelajari oleh umat. Hanya beberapa kerat sahaja. Lainnya pergi mana? Tak jumpa, tak nampak. Sedangkan saban tahun puluhan doktor dan juga master, yang pemegang master yang dikeluarkan dalam pengajian Islam sendiri. Baik dalam bidang ilmu hadis ke, tafsir ke, fiqh ke, segala bidang ilmu, cabang-cabang ilmu yang ada. Kenapa tak jumpa? Itu kita tanya, pergi mana? Kitab-kitab tu kenapa tak dicetak? Kenapa tak dipelajari gitu? Macam mana orang pelajari kitab ni? Kitab ni bukan keluaran universiti dah. Dikarang oleh ulama yang tak ada pun taraf doktor, profesor pun tak ada. Tapi keberkatannya rasa sampai ke hari ini. Setiap kalimat yang ditulis itu memiliki maksud dan makna yang cukup mendalam, yang dihuraikan dengan begitu teliti oleh ulama-ulama yang datang kemudiannya. Keberkatan itu ada. So Imam Sayuti rahimahullah, di saat dia karang kitab dia, habis kitab tu, dia kata tak ada guna kalau kitab ni ku karang tanpa ada ikhlas dan sebagainya. Biar dia musnah dah hancur. Dia letak di atas bumbung rumah dia tu. Setahun tuan-tuan, setahun. Dengan panas, dengan hujan, dengan sejuk segalanya ada. Cukup setahun dia ambil balik, tengok kitab tadi tak rosak walaupun sedikit. Utuh seutuhnya. Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari ini kitab-kitab karangan Jalaluddin As-Sayuti bertambah. Antara marja' utama. Tuan-tuan sebut apa bidang ilmu? Tafsir dia ada. Ulumul Quran dia ada. Ulumul hadis dia ada. Ilmu hadis dia ada. Fiqh dia ada. Qawaid fiqhiyah dia ada. Tasawuf dia juga ada. Bahkan dia antara tokoh tarekat Syadzuliyah. Ni Imam Sayuti. Sebut segala jenis ilmu dia ada karangan dia. Sehingga ulama mengatakan Imam Sayuti seolah-olah dia cuba nak tarik balik seluruh khazanah ilmu yang musnah ketika tentera Mongol Tatar menyerang dan meruntuhkan kerajaan Islam Abbasiyah. Tuan-tuan, ketika kerajaan Mongol serang kerajaan Islam Abbasiyah di Baghdad jatuh, banyak khazanah-khazanah ilmu yang dimusnahkan, yang dilempar ke dalam sungai, sehingga kan tentera-tentera tidak lagi naik ke jambatan dah nak seberang sungai. Naik di atas, pijak kuda-kuda, pijak di atas kitab-kitab. Air sungai berubah jadi warna dakwah. Kita boleh bayangkan berapa banyak khazanah ilmu yang dimusnahkan ketika itu. Sehingga sarjana Perancis mengatakan, seorang sarjana Perancis, saya tak ingat nama dia. Dia kata, andai kata kerajaan Islam Abbasiyah tidak runtuh di tangan tentera Mongol, nescaya umat Islam lebih duluan naik ke langit. Ketika orang barat masih lagi dalam zaman Dark Ages, zaman kegelapan, zaman King Richard the Lion, zaman Robin Hood, zaman mereka dicengkam oleh pihak gereja. Zaman mereka pun tak ada ilmu, bodoh buat tu. Umat Islam lebih duluan naik ke sana dengan kekuatan ilmu yang ada. Segala jenis ilmu. Tapi dimusnahkan oleh tentera Mongol, sehingga akhirnya bila mereka orang-orang Mongolia tadi ni peluk Islam, mereka sendiri menyesal di atas apa yang berlaku.
Allah Ta'ala hantar mai seorang ulama, ya, Jalaluddin As-Suyuti yang datang kemudiannya tu, dia sangat aktif menulis dalam segenap pelbagai bidang tuan, dia tulis buku. Seolah-olah macam dia cuba nak tarik balik khazanah ilmu yang dimusnahkan tu. Itu pun tak semua lah tuan-tuan. Karangan dia yang sangat banyak. Jadi sampai hari ini tuan-tuan, ratusan karangan Imam Suyuti dapat kita nikmati ilmunya dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Hasil daripada keberkatan dah. Tu kita berkat dah. Kita tabarruk dah. Tuan-tuan, kalau kita makan, ada keberkatan, makanan yang kita makan tadi ni akan menjana kekuatan untuk kita berbuat kebajikan. Berapa ramai hari ni orang yang sihat, yang gunakan kekuatan tubuh badannya untuk buat maksiat. Jadi makanan yang dimakan tak jana untuk menjadikan dia orang yang taat pada Allah Ta'ala. Tapi kalau makanan yang kita makan tu ada keberkatan, dia akan jadikan kita kekuatan tu untuk kita buat amalan saleh, buat kebajikan, tolong bantu orang, bermanfaat pada orang lain. Artinya ada berkat makanan yang kita makan tu. Kalau ilmu yang diberkati, ni kita ada majlis ilmu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah aku memohon keberkatan, buka majlis ilmu tadi ni, maka ilmu yang dapat tu ilmu yang diberkati. Apa maksudnya? Ilmu tu kita boleh amal. Walaupun sedikit, tapi lebih baik jika diamalkan daripada ilmu yang banyak tidak diamal. Suatu al-Imam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia katakan al-ilmu tu laisa bi kathrati riwayah. Bukan dengan sebab kita banyak mencerita pada orang, banyak syarah. Tak. Al-ilmu huwal amal. Ilmu tu adalah amal. Sebab tu nak tahu orang tu berilmu ataupun tak berilmu, tengok kelaku dia. Kalau dia beramal dengan ilmu yang dia pelajari walaupun sedikit, ya tu ada keberkatan ilmunya tadi ni. Berkat dia lah jadikan dia boleh beramal. Apa guna kalau ilmu banyak tapi tak boleh beramal? Bahkan tak diamalkan pun. Ditulis risalah, tulis tesis, buat macam-macam, tapi kita sendiri tak beramal dengan apa yang kita tulis dan sebagainya. So tak ada manfaat untuk kita. Tak ada keberkatan. Jadi kita nak sangat keberkatan. Ya. Sebab keberkatan itu adalah al-khairatul ilahiyah. Kebaikan daripada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala bagi kepada kita kebaikan dalam bidang ilmu pengetahuan, ilmu tadi boleh menyuluh kejahilan diri kita. Boleh suluh keaiban diri kita. Sampai kita lihat, oh aku ni banyak silap yang aku buat. Banyak keji lagi sifat-sifat dan akhlak aku. Dengan ilmu tadi kita memperbaiki. Kita nampak keaiban diri kita. Nampak kekurangan diri kita. Nampak kecacatan yang ada dalam diri kita. Dan kita beramal dengan dia. Ilmu yang berkat boleh disebarkan. Ni sampai boleh tulis buku macam ni. Dipelajari pula. Dibuat daurah berulang kali. Berapa ramai orang yang pelajari ini. Ribuan orang yang pelajari kitab ni. Menunjukkan yang ni juga termasuk ilmu yang diberkati. Sehingga kan boleh dipelajari oleh ribuan orang di negara kita Malaysia. Kita tak tahu mungkin dia sampai ke Singapura, Brunei, ke negara-negara lain dan sebagainya tak. Intinya ilmu ni juga termasuk yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ketika dapat anak, kalau anak tu diberkati, zuriat tu diberkati oleh Allah Taala. Ada satu kisah yang menarik berlaku kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia nak keluar pergi kerja, anak dia sakit. Sakit banyak hari dah sakit ni. Lalu satu hari dia nak keluar pergi kerja tu, nak tinggal anak sakit. Bini dia kata tak apalah abang, tinggal je. Abang keluar nak pergi kerja. Cari nafkah, cari rezeki. Anak saya uruskan, tak apa. Jadi sewaktu dia balik, dia kerja tadi ni, anak dia mati. Meninggal je lah. Tu. Jadi bila dia balik, dia tanya bini dia, anak macam mana? Ya, anak dah tenang. Ini jawab tenang. Bini dia jawab tenang. Tenang, dah tak teriak dah. Dah tak merengek apa dah. Jadi bila dengar anak tenang, suami bangsa macam mana? Oh, selega. Anak dah tenang dah. Dia pun makan dah, dijamu makan dan sebagainya. Dah letih-letih balik, orang jamu makan pula. Makan dah kenyang, tengok bini siap lawa-lawa comel-comel. Kan? Tum palatum, kus-kus hotai, palatum. Berlakulah hubungan suami isteri malam tu. Besok baru dia abang kata anak kita dah mati bang.
Cara dia abang pun lain lah. Dia kata ada jiran sebelah tu pinjam tau. Orang bagi pinjam barang. Lepas tu tuan dia ambil balik, dia marah. Patut tak abang? Mana boleh nak kata. Kalau dah kita pinjam barang orang, tuan dia ambil balik, kena bagi ya. Mana boleh kita nak tahan. Sebenarnya dia beritahu macam tu anak kita. Dan Allah Ta'ala pinjam kat kita kejap saja. Lepas tu dia ambil balik dah. Terkejut dia dengar anak mati ni. Baru beritahu. Lepas selesai segala-galanya, dia tak puas hati dengan bini dia tu. Terus dia pergi jumpa Rasulullah SAW. Mengadu hai dengan Nabi. Apa yang bini dia buat tadi ni? Tak beritahu terus terang. Sampai dah dia makan kenyang. Lah kan dia tak makan kan? Sampai dah kenyang makan, tidur dengan bini semua dah. Barulah bini beritahu. Nabi kata dekat dia, barakallahu lakuma fi lailatikuma. Nabi doa dekat dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati pada kamu pada malam yang kamu tidak bersama tadi ni. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keberkatan yang didoa oleh Nabi tadi ni, hubungan pada malam tu menjadi zuriyah, jadi anak. Dan daripada anak tersebut yang seorang tu sebagai ganti hak mati tadi ni, lahir 10 orang anak kesemuanya daripada penghafaz-penghafaz Al-Quranul Karim, jadi ulama-ulama yang besar. So satu doa Nabi sebut ya, barakallahu lakuma, membuahkan, membenihkan anak-anak, bukan anak, cucu-cucu yang kesemuanya terdiri daripada ulama-ulama yang menghafal Al-Quran dan jadi orang-orang yang alim dalam bidang ilmu agama dan sebagainya. Itu berkat tuan-tuan. Kalau boleh anak tak berkat tuan Allah. Tu yang orang tua kata, ni anak tak baca bismillah ni. Tuan faham kan? Tengok anak tu dengan lolak lah sebagainya. Tak tahu nak macam mana dah. Orang tua dulu kata, ni anak tak baca bismillah. Maksudnya mak dan ayah dia ni memang tak baca bismillah dulu dah. Pakai on tu jalan terus ya. Tak ada dah doa ke apa hak Nabi ajak, tak ada langsung dah. Tu katakan berkat. So kalau berkat makanan jadi kebajikan, berkat ilmu jadi kebaikan, berkat zuriat jadi kebaikan. So seluruh yang kita dapat, kalau dapat isteri yang berkat macam mana pun jadi baik dan elok. Jadi sebab itulah apa jua perkara yang kita nak buat, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu dia kata ni litabarruk, untuk mengambil keberkatan. Maksudnya dengan baca bismillah kita menarik rahmat al-khairat ilahiyah mai kepada kita. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim tu, dia menarik keberkatan. Sehingga kan benda yang kita buat sedikit tadi ni, dia menjadi banyak. Sehingga sedikit yang kita dapat, tapi manfaat dia dapat dirasai cukup luas. Dalam apa jua pekerjaan yang kita buat. Jadi jangan kata baca Quran nak cari tabarruk, berkat, apa berkat? Dah, berkat tu kebajikan, kebaikan yang datang daripada Allah Ta'ala. Kalau mai daripada Allah Ta'ala, semuanya baik dan elok tuan-tuan. Di sanalah terdapat bantuan Allah, pertolongan Allah. Apa lagi? Kekuatan daripada Allah, kemuliaan daripada Allah. Dia termasuk semua. Itu dia katakan sebagai berkat. Contoh ketika Allah Ta'ala bantu Nabi Allah Musa alaihi salam. Di belakang Fir'aun dengan tenteranya, puluhan ribu tentera Fir'aun kejar Nabi Musa dengan kaum dia. Depan lautan, belakang tersekat, depan tersekat. Main bantuan Allah, siapa boleh halang? Tak ada tuan-tuan. Laut yang luas tadi ni boleh terbelah dua. Itu bantuan Allah Ta'ala. Berkat, tu ada keberkatan di situ. Main daripada bantuan. Itu sebahagian daripada keberkatan. Ada. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditolong oleh Allah Subhanahu taala ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, bukan dengan benda besar tuan-tuan. Bukan dalam peristiwa hijrah tu, bukan dengan benda yang besar pun. Dengan sarang labah-labah kan. Sehingga orang Quraisy tak nampak. Depa cari Nabi jumpa dah tuan. Tuan bayangkan tengok, Nabi ketika nak hijrah tu, ni Mekah, Madinah di atas. Nabi patutnya naik ke atas lah, nak hijrah. Tak. Nabi turun ke bawah. Strategi untuk mengelirukan musuh. Itu strategi kena ada. Perancangan kena ada. Kena bijak. Dia turun ke bawah. Bijaknya orang Quraisy dan dia boleh kesan tapak kaki Nabi daripada rumah Nabi keluar tu. Dia kesan sampai depan gua Sur. Dia boleh kesan tapak kaki. Sampai depan tu dia hilang. Dia kata, takkan telan bumi dia kata.
Sama ada Muhammad naik ke atas ataupun bumi telan. Itu je. Takkan tak ada. Mungkin masuk dalam gua kot. Tak, mana boleh masuk dalam gua atas. Cuba tengok. Sebijak-bijak mereka, sehebat-hebat ilmu mengesan kesan tapak kaki tu, mereka boleh baca tu. Kesan, apa ni, sarang labah-labah. Sarang labah-labah ni bukannya baru, lama dah. Kalau orang masuk, tentu akan pecah. Sarang labah-labah tu baru buat. Nabi masuk, baru labah-labah mai buat. Labah-labah baru buat sarang labah-labah, tapi nampak lama. Macam dah bertahun duduk di situ. Boleh kenal kan? Orang ada ilmu dia boleh kenal. Dia tengok, minta pun kenal tu. Pergi rumah kawan kita, tengok sarang labah siling. Malas hati kawan aku ni. Ni 5 tahun je sarang labah-labah ni. Tak, kita boleh tahu betul kan? Kan kita boleh tengok di rumah kan? Wih, teruk dia, teruk. Malas sungguh kawan aku ni. Dia biar sarang labah-labah 5 tahun dulu dia buat dek je. Beza dengan sarang baru. Dia lain. Tapi sarang hak baru buat tu nampak lama. Pasal apa nampak lama? Itu bantuan Allah Ta'ala. Itulah kata keberkatan tadi ni. Dia main dalam berbagai bentuk. Kalau dah main bantuan dia, pertolongannya, kebersamaan, kemuliaan, darajah, pemberian, anugerah, tak ada siapa boleh lawan. Sebab dia dah semulia-mulia pemberian. Dia sebaik-baik pertolongan. Dia segagah-gagah bantuan. Tak ada orang yang boleh nak lawan dia. Itu kata bismillah tu. Bukan kecil tuan, cukup besar. Cuma kita yang tak faham, dia baca main-main. Jadi saat kita bismillah, ba tu berfungsi sebagai, dia bagi musahabah, buat makna kebersamaan. Dengan nama Allah aku mulakan pekerjaan ini. Dengan nama Allah aku mulakan makan. Dengan nama Allah aku mulakan proses memasak makanan ni. Sehingga makanan yang sedikit boleh dinikmati oleh orang yang banyak. Tuan-tuan nak masuk rumah, baca sekali balik Bismillahirrahmanirrahim. Langkah kaki kanan, masuk rumah baca bismillah. Sehingga akan bila kita masuk ke rumah kita ni, rasa tenang, aman dan damai. Berkat tu. Berapa ramai orang masuk rumah tu serabut. Rumah banglo 3 tingkat, luas lah. Biar rasa sempit. Tengok muka bini, meluat kan. Bini pula tengok, balik dah orang tua ni. Balik apa awal kan tu. So masing-masing ada perasaan macam tu. Meluat benci sebab pasal apa? Pasal tak ada keberkatan rumah tu. Tapi kalau dah ada keberkatan, isteri sentiasa rindu suami. Lambat lagi kan nak balik, tak habis insya Allah, tak habis mengajak mereka. Kau contohlah kan. Kita pun bila balik ke rumah rasa tenang. Tu yang keluar jannati, sebab baiti jannati tu, rumah kat surga aku. Ada keberkatan di dalam rumah tangga kita. So sentiasalah baca Bismillahirrahmanirrahim. Ismun berasal perkataan sumu, panjang pula tu, setengah jam pula ni. Cukuplah no, baca boleh ba, cukup boleh malam ni boleh huruf ba apa elok dah tu tuan-tuan. Balik pergi lagi baca bismillah, kerak-kerak sikit. Terus tuan-tuan, nak tidur baca bismillah. Pesanan Tok Guru Haji Saleh almarhum, Tok Guru Haji Saleh Sik dan sebagainya tu. Jadikan bismillah ni amalan kita nak tidur, bacalah. 21 kali ke. Yang saya dapat 41 kali. Yang dipesan, yang disampaikan dipesan oleh Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim ni ayah kepada Abdullah Fahim. Abdullah Fahim itu Tok Wan kepada Perdana Menteri yang ke-6 ke? 5, Pak Lah. Pak Lah ke-5. Tu. Tok Wan dia nama Abdullah Fahim. Ayah pada Abdullah tu nama Syekh Ibrahim. So Syekh Ibrahim ni lah pesan. Bacalah bismillah 41 kali sebelum tidur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita, jaga kita. Daripada segala benda yang tak diingini. Dan dengan kemuliaan bismillah tu, Allah Ta'ala akan anugerahkan kepada kita benda-benda yang kita inginkan, duniawi dan ukhrawi gitu. So tuan-tuan try buat dan rasai keberkatan Bismillahirrahmanirrahim. Jadikan dia zikir, jadikan dia amalan sehari-harian kita, setiap kali nak tidur dan sebagainya. Mudah-mudahan kita sentiasa diliputi dengan rahmat, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So tuan-tuan, jangan lupa hadis Nabi, setiap perbuatan yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dia terputus. Qalilul barakah, kurang keberkatan.
dan sebagainya. So mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang boleh menghidupkan sunnah Nabi yang kecil ni. Tapi sebenarnya hakikatnya dia adalah besar. Tuan-tuan, nanti kita sambung nanti kita sambung tengok macam mana dikatakan bismillah yang seringkas-ringkas kalimat tu, sependek-pendek bacaan memiliki kebesaran, keagungan yang sangat tinggi. Kalau tidak takkan letak mula kan. Quran yang 30 juzuk tu, semulia-mulia mukjizat kalam Allah tadi ni, sebesar-besar 30 juzuk tu yang mengandungi berapa ribu? 6,236, lebih kurang lah. Ayat tadi ni, ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Dia main dengan Bismillah. Dan tulisan dia pula pelik. Cuba tengok. Patutnya kalimat Bismillah tu dia akan tulis ba, alif, sin, mim. Patutnya. Pasal Ismullah tu, kalimat isim tu dia mula dengan alif, sin, mim. Tapi dia buang alif. Dia tulis ba, sin. Apa masalah? Ba, alif, sin, mim. Itu sama. Kita tulis gitu. Kalau kita tulis harap dengan nama ba, alif, sin, mim. Tapi tam Bismillah dia buang alif. Dia ganti ba. Tulis ba, sin, mim. Siapa dia gitu? Ada rahsia dalam penulisan dia. Kalau tuan-tuan tengok, dia tengok tu ba tu. Kalau kita tengok tulisan kitab-kitab lama, dia kepala ba tu dia akan tinggi sikit. Dan tulisan Bismillah lain tak? Dia tinggi sikit. Ba dia tinggi. Itu sin, barulah mim. Dia setiap satu dia ada rahsia yang tersendiri, sehingga kan kita baca baru terfaham, rupanya memiliki mukjizat yang sangat besar dari sudut penulisannya sahaja. So sebesar-besar kitab Al-Quran, mukjizat teragung, mukjizat terbesar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dimulakan dengan kalimat ni. So tuan-tuan boleh bayangkan betapa besarnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa lagi temu yang akan datang. Yang baik daripada Allah Ta'ala, salah silap mohon ampun dan maaf, terkasar bahasa dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaat, ada keberkatan pertemuan kita pada malam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ainin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Ya akramul akramin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik.